Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada kawan-kawan. Bertemu lagi dalam Minda Tani, biar tanam sampai jadi. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, vlog kali ini apa yang saya nak kongsikan dengan kawan-kawan, seperti mana kawan-kawan dapat tengok pada tajuk video kali ni, itulah yang kita nak bincangkan dan saya nak kongsikan kepada kawan-kawan lah. Sebab ada yang bertanya kepada saya cara macam mana nak ambil tunas untuk cantuman sisi bagi tanaman durian. Video kali ini saya akan tunjukkan lah. Kemungkinan saya akan sekalikan contoh keratan yang sesuai untuk cantuman baji, cantuman batu tunas dengan juga cantuman keratan sisi, cantuman sisi. Okey, di belakang saya ni ada durian D168 iaitu Haji Asmah Masmuah. Okey, Haji Asmah ni didaftarkan pada tahun 1989, diberi nama kod D168 kepada kawan-kawan. Sedikit selingan lah dan info pada kawan-kawan. D168 ini adalah daripada nama pemilik durian, iaitu Haji Asmah binti Haji Hashim. Dan Haji Asmah ni pun telah meninggal. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau, pada arwah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan nama lain disebut Masmuah lah. Sebab Haji Asmah ni tinggal di Muar. Jadi dia gunakan nama tempat Masmuah. Kalau nama pemilik Haji Asmah, durian D168 Haji Asmah. Kepada kawan-kawan sedikit info, sedikit perkongsian pada kawan-kawan yang mana tak tahu. Biasa yang jual di kedai, di tepi jalan, diorang istiharkan ini adalah IOI. Dia sebut IOI. Inilah D168. Bukannya IOI tu, kadang-kadang ada saya terima customer dia datang nak beli IOI. Dia ingat ke IOI tu D101. Sebenarnya untuk makluman kawan-kawan, D101 adalah nama kod pendaftaran bagi Jabatan Pertanian, dan nama lainnya disebut Bangkok 316, Bangkok 316. Jadi kawan-kawan jangan keliru pula dengan kod tu. Super macam Musang King. Sebenarnya nama asal dia adalah Raja Kunyit. Jadi kawan-kawan kena tahulah, Musang King, Raja Kunyit benda yang sama, dan Haji Asmah IOI benda yang sama, D168. Okey, jom kita teruskan kepada perkongsian kita pada pagi ni berkenaan dengan kaedah untuk kita ambil contoh keratan untuk cantuman sisi bagi tanaman durian. Okey, jom kita pusing-pusing dulu. Kita pusing-pusing dulu cari tunas yang boleh saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Okey, dapat satu. Saya tunjuk, saya ambil dulu, nanti saya tunjuk. Nanti kawan-kawan tak nampak pula, sebab kalau saya tunjuk dekat pokok ni tak nampak kan, gelap. Okey, kita ambil tunas ni dulu. Kita ambil dua lah. Kita letak atas boot kereta ni. Nanti saya tunjuk. Saya mungkin tak tunjuk dengan guna kamera yang saya pegang ni. Saya gunakan handphone lah, sebab kamera dia tak boleh fokus. Ni saya ambil satu lagi. Okey, kita ambil dua lah. Okey, ni kot boleh tunjuk kat kawan-kawan. Saya ambil ni pun secara rawak. Saya tak tengok ada tunas ke tidak. Yang mana saya tak perlukan, saya gunting dulu lah. Tapi ini pun boleh tunjuk kat kawan-kawan juga. Ada tiga, kita dapat tiga contoh yang boleh saya tunjukkan dan saya boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Okay, kadang-kadang ilmu ni kita tak tahu kan. Pada kawan-kawan, dia bantai je ambil tunas, ada tunas je dia ambil. Tak boleh kawan-kawan. Kita kena mahir juga dalam pemilihan tunas. Saya buang dulu daun, nanti saya sambung balik. Okay, saya buang daun terus. Sebab apa kita kena buang daun? Selepas kita ambil keratan ini untuk buat cantuman,
untuk mengelakkan daripada getah-getah yang ada pada keratan ini disalurkan kepada daun. Kita tak nak daun, kita cuma nak dia punya tunas. Di 168 kalau kita dapat tengok dan lihat, okey, ambil inilah besar sikit. Dia punya daun agak kecil sedikit, dan warna daun agak kehijauan. Belakang daun tidak berkilat sangat, dan daun berbentuk macam sampan, tapi tak adalah sampan sepenuhnya. Dia agak-agak macam sampan lah. Tak ada dia melengkung sangat. Ada jenis-jenis daun, ada jenis-jenis daun dia melengkung. Melengkung ini ada macam ni, ada yang lepek, ada yang besar. Itu kalau kita nak mengenali variety tanaman lah daripada daun, kita boleh dapat trace lah variety apa. Tu kena belajar, ilmu kena tinggi tu. Saya pun tak berapa nak main sangat, saya cuma kenal macam tu sahajalah. Okay, kita buang dulu daun-daun ni. Kita tinggal keratan saja, senang. Nanti boleh saya tunjuk pada kawan-kawan lah. Ni ada dapat 2. Sekejap, potong lagi 1. Kadang ilmu ni tak ramai yang tahu. Jadi saya akan kongsi dengan kawan-kawan. Ini kaedah ni saya buat juga. Kalau ikut sebelum-sebelum ni ada video yang saya tunjukkan kejayaan cantuman saya kan, cantuman sisi, cantuman mata tunas. Saya buat macam ni, kaedah macam ni. Okey. Lagi saya sambung balik sebab saya nak ambil telefon. Pakai telefon lah. Sebab kalau pakai kamera dia tak boleh fokus, nanti kawan-kawan tak nampak. Okey, kita sambung balik. Apa yang saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan, contoh keratan yang sesuai untuk kita ambil untuk buat cantuman, kaedah cantuman sisi. Okey, kalau kita tengok di sini, kita ambil satu lah dulu. Banyak-banyak kan kawan pening pula kan. Kita ambil satu je lah. Kita ambil satu ni. Okey. Ini keratan. Okey, daripada sini sampai ke pucuk. Okey, keratan. Sekejap ada orang telefon pula. Okey, sambung semula lah. Biasalah, orang telefon ni sibuk sikit. Orang sibuk kan, nak buat macam mana kan. Sambung balik. Okey, daripada sini ke sini, keratan bagi tanaman durian. Okey, kalau kawan-kawan boleh tengok, okey, saya cuba ni lah fokuskan keratan ini ya. Okey, daripada sini ke sini, kita akan tengok kepada perubahan warna. Kita tengok pada perubahan warna. Okey, kalau kita tengok daripada sini ke sini, daripada sini sampai sini, warna dia agak coklat gelap. Coklat kehitaman lah. Dia ada campur warna hitam sikit kan. Kalau kita dapat tengok lah, dia gelap sikit. Untuk keratan yang ini, sini sehingga ke sini, sesuai untuk cantuman mata tunas. Kalau ada tunas sesuai lah. Macam ni ada satu contoh tunas. Ni sesuai untuk cantuman mata tunas. Okey, nanti saya akan beritahu kenapa ini sesuai untuk cantuman mata tunas. Daripada sini membawa sampai ke sini. Ini untuk cantuman mata tunas. Ini cantuman mata tunas. Daripada sini sampailah ke sini. Ni warna dia agak berlainan sedikit. Dia coklat, tapi coklat tak gelap, tak cerah sangat. Macam tu. Untuk yang daripada keratan ini, daripada keratan ini hingga ke sini adalah untuk cantuman sisi. Ni cantuman sisi yang kita nak guna tu. Kalau daripada sini, jika daripada sini hingga ke pucuk ini, sesuai untuk cantuman baji. Itu beza dia. Saya cuba untuk gunting. Nanti kawan-kawan boleh tengok. Okey, ni yang baji. Ni baji. Cantuman untuk buat baji. Untuk cantuman sisi. Okey, daripada bawah ni tadi. Ni untuk cantuman mata tunas. Ini cantuman mata tunas. Ini cantuman sisi. Okey. Ini cantuman baji. Okey, kalau kawan-kawan boleh nampak. Ini yang saya nak kongsikan ilmu ni. Kadang-kadang orang dia tak faham ni, dan mungkin tak faham atau tak tahu ilmu ni.
Ni ilmu ni saya nak kongsikan dengan kawan-kawan. Bukan senang ni nak dapat ilmu ni. Jadi saya kongsikan. Okey. Dia ada 3 bahagian lah, 3 level. Begitu. Untuk yang ini cantuman mata tunas. Sebab apa dia sesuai untuk cantuman mata tunas? Sebab batang keratan ini agak besar dan mudah untuk kita ambil tunas. Kalau besar macam ni, untuk yang cantuman sisi, dia susah sikit. Dia boleh tapi susah. Susah sikit lah. Pada orang yang mahir boleh ambil. Jadi yang ini sesuai untuk cantuman sisi. Ni cantuman sisi. Ni cantuman baji. Cantuman baji sebab keratan dia agak halus dan kurus. Ini sesuai. Dari segi saintifiknya, okey, tiga bahagian ini ada perbezaan dari segi kekuatan bagi cantuman pada pokok penanti. Okey, ini saya ambil secara lawak. Ada yang tak ada mata tunas. Itulah kita boleh tengok kepada perubahan warna bagi keratan ini. Adapun kita boleh tengok kepada dari segi saiz saiz keratan itu. Kita boleh tengok. Kalau sebesar macam ni, takkan kita nak buat cantuman sisi. Dia sesuai untuk cantuman mata tunas sebab dia agak besar lah. Nak terang berapa diameter, lebih kurang berapa saya pun tak sure lah. Tak boleh nak beritahu sebab saya tak bawa tip buku. Tapi dia ada 3 bahagian. Okey, kita pergi kat sini. Terangkan sekali lagi. Ni keratan nombor 2 saya ambil tadi. Kawan-kawan boleh pergi ke pokok masing-masing. Boleh tengoklah perbezaan warna tu. Kalau macam ini, nampak warna dia agak coklat dan gelap. Coklat hitam lah. Jadi yang ini sesuai untuk cantuman mata tunas. Dia sampai kat sini kalau kita boleh tengok. Sampai kat sini. Ni cantuman mata tunas. Okey. Yang bahagian kedua untuk cantuman sisi. Ni yang saya nak kongsi cantuman sisi. Macam ni keratan dia agak panjang kan. Jadi untuk keratan cantuman sisi banyak boleh guna. Kalau macam ni, kalau kita boleh tengok, ini boleh juga untuk buat cantuman mata tunas. Cantuman sisi pun boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni kan, kalau kawan-kawan boleh tengok, keratan untuk cantuman sisi ada 1 dan 2 tunas. Boleh kita gunakan. Ni ada 3. Okey, kuantiti bilangan bagi tunas yang sesuai untuk cantuman sisi. Dia punya kuantiti pada kita nak buat cantuman itu minimum 1, maksimum 2. Jangan lebih daripada tu, jangan kurang daripada tu. Kurang memang tak ada lah kan. Minimum 1, maksimum 2 sahaja. Jangan 3, jangan 4, jangan 5. Jangan. Sebab dia pokok, dia tak akan terima lebih banyak sangat tunas. Sebab dia akan dominankan kepada 1 sahaja tunas. Kemungkinan kalau kita cantum 1 atau 2, ada setengah dia naik 2. Ada setengah dia naik 2. Ada sebahagian kebiasaannya dia akan naik 1 sahaja. Itulah kebaikan dia bila mana kita buat cantuman sisi. Sebab kita ada 2 tunas. Ada 2 tunas. Macam ni kita nampak ada 2 tunas. Mana tadi? Sini 1 dengan sini 1. Kemungkinan salah satu ni akan naik lah. Jadi kebaikan dia bila mana kita buat cantuman, mungkin yang ini hidup, ini tak hidup. Macam tu lah. Kalau cantuman mata tunas, kita cuma mengharapkan 1 sahaja mata. Sebab tu nama dia mata tunas. Mata di bahagian dalam, ni tunas. 1 mata saja. Mata tunas 1 sahaja mata. Mata di bahagian dalam, tunas di luar. Cantuman sisi, dia ada 2. Okey. Ni 1 keratan, ini 1 keratan tadi Okey, ini baji, ini sisi, ini mata tunas. Ni baji, ni sisi, ni mata tunas. Video ni saya dah terangkan sepenuhnya lah. Saya rasa kawan-kawan boleh faham dah dia rasanya. Kalau masih tak faham boleh tanyalah kat ruangan komen. Dia ada 3 bahagian. 3. Okey, baiklah itu sajalah perkongsian saya untuk vlog kali ni. Kalau kawan-kawan masih lagi tak faham, boleh tanya dekat ruangan komen. Tapi saya mengharapkan kawan-kawan fahamlah bila tengok video saya ni, saya jelaskan satu persatu. Dia harap kawan-kawan faham lah. Saya risau kawan-kawan tak faham je, takut kawan-kawan pening.
Okey lah, saya pun dah lama sangat dekat ni. Tadi saya pergi ambil buah manggis mesta. Ni saya lajak ke ladang lain, nak tunjuk yang ni lah. Sebab ada setengah orang dia tak faham macam mana nak ambil. Kalau dia ambil kan semua untuk buat cantuman mata tunas. Tak. Ada keratan tu dia ada 3 bahagian macam saya terangkan tadi. Ada yang untuk buat baji, cantuman sisi dengan cantuman mata tunas. Kawan-kawan kena faham lah tu. Sebab dari segi tunas-tunas tu dia lebih dominan dengan cara yang macam mata tunas. Cara macam tu. Ada yang dominan lebih kepada cara kaedah cantuman sisi dan juga cantuman baji. Ada yang macam tu lah. Disebabkan saiz-saiz keratan, kematangan keratan, lepas tu tunas yang sesuai untuk buat kaedah tersebut. Dia banyak ciri-ciri, tapi secara fizikal, secara praktikalnya, secara praktikalnya macam itulah yang saya terangkan dan macam itulah yang saya buat. Yang saya buat macam itulah cara dia. Jadi kepada kawan-kawan, diharap kawan-kawan mendapat manfaat daripada perkongsian saya ni. Yang baru saja singgah di channel saya ni, jangan lupa untuk klik button subscribe, lepas tu klik button loceng tu untuk loceng tu untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Kalau kadang-kadang kawan-kawan tak klik button loceng tu, kawan terlepas video terbaru yang saya upload. Dan juga jangan lupa untuk like, komen serta share video saya supaya lebih ramai lagi yang mengetahui tentang info-info dan juga teknologi pertanian yang saya akan kongsikan. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari dalam Minda Tani Biar Tanam Sampai Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao.